Penghuni langit yang terkenal, Rasulullah bercerita tentang Uwais Al-Qarni padahal beliau belum pernah bertemu dengannya. Nabi bersabda, sesungguhnya dia, Uwais Al-Qarni, asalnya dari negeri Yaman, dari kampung Qarn, suku Murad. Ayahnya meninggal dunia dan dia hidup bersama ibunya. Dia anak yang berbakti kepada orang tua. Suatu hari dia terserang penyakit kusta. Dia berdoa memohon kepada Allah dan Allah menyembuhkannya. Penyakit itu berbekas, di kulit kedua lengannya ada bekas sakitnya seperti kepingan wang dirham. Belum dikatakan seseorang itu telah berbuat baik kepada Islam selagi mana dia belum berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim nombor 2542. Siapakah Uwais Al-Qarni? Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Kerana penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun dia seorang berpenyakit sopak tetapi dia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya yang tua dan lumpuh. Uwais sentiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya untuk mendapatkan keredaan ibunya. Bapa dia meninggal dunia ketika dia masih kecil lagi. Dia mengalami penyakit sopak sejak dilahirkan lagi dan ibunya yang menjaga dia hingga dewasa. Suatu hari, ibunya memberitahu kepada Uwais bahawa dia ingin sangat untuk pergi menunaikan haji. Anakku, mungkin ibu dah tak lama lagi bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji, mohon ibunya. Mendengar ucapan ibunya, Uwais termenung. Perjalanan ke Makkah sangatlah jauh, merentasi padang tandus yang panas. Kebiasaan orang menggunakan unta dan membawa banyak bekalan. Bagaimanakah keadaan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan untuk menuju ke Makkah? Uwais terus berfikir untuk mencari jalan keluar. Kemudian, dia membeli seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi dia berulang-alik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Ramai orang yang menganggap Uwais sudah gila kerana apa yang dilakukannya itu sangat pelik. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi kerana latihannya setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah sampai pada musim haji, lembu Uwais telah membesar. Begitu juga badan Uwais yang makin kuat. Dia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Maka ketahuilah orang kenapa Uwais menggendong anak lembu setiap hari. Ternyata dia sedang melatih dirinya untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besarnya cinta Uwais pada ibunya itu. Dia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan kaki sambil menggendong ibunya di hadapan Kaabah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Kaabah, Uwais dan ibunya lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga. Cukuplah reda dari seorang ibu yang akan membawaku ke syurga." Ibunya berkata lagi, "Ibu nak supaya engkau berdoa agar Allah hilangkan sopak kamu ini." Uwais berkata, "Saya begitu berat untuk berdoa kerana ini kejadian Allah. Kalau tidak redha dengan kejadian Allah, bererti saya tidak bersyukur dengan Allah." Ibunya menambah, "Sekiranya engkau mahu masuk syurga, kena taat kepada perintah ibu. Ibu perintahkan engkau berdoa." Akhirnya Uwais akur dan tiada pilihan melainkan berdoa kepada Allah untuk sembuhkan penyakit sopak seperti mana yang telah diperintah oleh ibunya. Namun kerana dia takut masih ada dosa pada dirinya, Uwais mohon kepada Allah agar tinggalkan sedikit kesan sopak sebesar tapak tangan. Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni yang amat taat dan kasih kepada ibunya, seorang wali Allah yang tidak terkenal di bumi, tetapi amat terkenal di langit. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Al-Isra ayat 23.